Definisi masyarakat kepelbagaian dan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Etika adalah berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu, sama ada ianya adalah salah atau betul, buruk atau baik. Pembinaan bangsa Malaysia yang teguh dan bersatu padu memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai etika dan peradaban. Etika dan peradaban berasal dari kesedaran beragama dan pengalaman keagamaan sejagat. Kepelbagaian ialah perihal berbagai-bagai jenis. Kepelbagaian merangkumi banyak benda, sama ada abstrak atau konkret yang boleh diperoleh di sesuatu tempat atau kawasan yang sama. Budaya pula merupakan cara hidup manusia yang dibentuk supaya dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan alam sekitar. Masyarakat Melayu. Kebanyakan orang Melayu masih tinggal di luar bandar dan kehidupan mereka bersifat tradisional. Mereka ialah rakyat jelata dan etika utama dalam politik yang menentukan hubungan golongan ini dengan pihak pemerintah atau aristokrasi ialah kesetiaan yang tidak berbelah bagi. Sebagai rakyat orang Melayu, di desa menganggap mereka perlu mematuhi dan berkhidmat untuk pemimpin sebagai suatu fadilah. Orang Melayu tradisional di desa juga mempertegas nilai gotong royong atau kerjasama dan perasaan esprit de corps yang kuat. Malaysia berpecah dalam kelompok kecil mengikut bahasa, agama serta kelas dan kasta. Sistem nilai Hindu yang mempengaruhi ramai orang India di Malaysia pula berpunca daripada gagasan agama dan metafizikal tertentu seperti karma dan dharma. Tingkah laku mereka turut dipengaruhi oleh kesutaraan India, terutama dua karya agung iaitu Mahabharata dan Ramayana. Dalam struktur sosial tradisional orang India yang beragama Hindu, unit keluarga mendapat tempat yang paling penting kerana dianggap institusi yang suci. Kesucian keluarga serta hubungan yang lebih tua, kepatuhan kepada autoriti dan kerjasama antara ahli keluarga membentuk spektrum rangkaian sosial dalam kehidupan keluarga yang unggul. Dalam hubungan dengan mereka yang bukan anggota keluarga pula, orang India menghormati orang tua, pemimpin, guru, orang terpelajar dan sebagainya. Selain itu, masyarakat Cina. Dalam kalangan orang Cina dan India tidak terdapat ketegangan agama dalam masyarakat masing-masing. Dari segi agama, terutama orang Cina, mereka menyatukan dan menyesuaikan pelbagai sistem kepercayaan yang berbeza. Etnik ini lebih mengutamakan kejayaan dalam kehidupan kebendaan. Dalam kebudayaan tradisional, orang Cina dipercayai bahawa asas bagi keluarga yang harmoni dan stabil bergantung kepada pengurusan hubungan manusia serta ekonomi. Kekayaan bukan sahaja memotivasikan orang Cina mencari kekayaan tetapi merasionalisasikan ketiadaan pengaruh sosial akibat tidak adanya kekayaan. Yang akhir sekali, masyarakat Kristian. Pengasas agama ialah Yesus Kristus. Kristus berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud penyelamat. Nama agama Kristian diambil bersempena nama pengasasnya, Yesus Kristus. Kitab suci agama ini dipanggil Bible. Bible mengandungi dua bahagian iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mewakili era sebelum kelahiran Yesus Kristus. Mengandungi tentang penciptaan alam dan manusia oleh Tuhan, dosa asal manusia, 10 rukun Tuhan, ramalan kelahiran Yesus Kristus dan sejarah kehidupan umat Israel. Perjanjian Baru merujuk era selepas kelahiran Yesus Kristus. Mengandungi tentang kelahiran Yesus Kristus, penyingkiran dosa manusia, persoalan gereja, konsep Tuhan anak intelektual Kristian dalam pelbagai bidang seperti sejarah dan falsafah serta kejadian masa depan. Contoh-contoh peradaban yang ingin dicapai dalam menghasilkan bangunan sahsiah atau pribadi terpuji yang diperlukan oleh negara.
mengeratkan perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia, mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang, melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni, merancangkan perkembangan ekonomi negara. Kesepakatan masyarakat dapat dipadukan, keharmonian masyarakat boleh diwujudkan, mengekalkan kestabilan politik dalam negara, keselamatan masyarakat dijamin. 3 cabaran yang perlu ditangani dalam membina peradaban masyarakat kepelbagaian. 1. Tumpuan aspek perpaduan. Pembangunan model etika dan nilai murni, memenuhi objektif pelajaran dan membolehkan penilaian pelajar. 2. Generasi muda kurang adab. Mereka akan lebih biadab dan hilang rasa hormat terhadap orang tua dan orang sekeliling mereka. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dan adab generasi muda, seperti pengaruh lingkungan, pendidikan, nilai-nilai keluarga dan perubahan budaya. Penting untuk memberi kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang dan belajar nilai-nilai adab yang baik. 3. Elakkan masalah sosial yang lebih teruk. Penglihatan etika dan nilai murni dalam pelbagai agama dan masyarakat membolehkan generasi muda terpengaruh dengan kes jenayah seperti rasuah, riba dan sebagainya. Terangkan 3 cara untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi dalam bentuk peradaban di Malaysia. Nombor 1. Perkahwinan campur. Perkahwinan berlainan bangsa mula difahami dan diterima oleh kaum lain. Nombor 2. Peneraban kewujudan pelbagai etnik dalam subjek PSW. Subjek pendidikan seni visual. Dalam subjek ini, mereka belajar tentang kebudayaan dan etnik sesuatu kaum. Dan mereka akan lebih menambahkan ilmu pengetahuan mereka dalam aspek tertentu. Nombor 3. Bersikap kekitaan. Menunjukkan keikhlasan kita dalam menjalin hubungan silaturahim antara satu sama lain. Mengamalkan sikap kekitaan sesama kita. Sentiasa saling menolong dan bertanya khabar antara satu sama lain. Kesimpulannya, penghayatan nilai murni oleh masyarakat majmuk perlu diteruskan dan dipupuk agar diamalkan bagi membendung serta mengatasi gejala sosial dalam masyarakat hari ini. Kesemua agama dan budaya masyarakat yang merupakan entiti terbesar dalam negara kita iaitu Melayu, Cina, India menyeru serta mengajak penganutnya yang berakhlak mulia. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan perilaku mereka menjurus ke arah negatif. Kerajaan telah berusaha dalam menangani permasalahan tersebut dan sentiasa menyuburkan serta membuka ruang perbincangan dan percambahan minda agar masyarakat sedar tentang tanggungjawab masing-masing. Oleh sebab itu, setiap warga negara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai positif yang ada dalam agama masing-masing.